Durai Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durai Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 20 Januari bersamaan dengan Hari Rabu, dan saya akan mulakan berita hari ini atau buka berita hari ini dengan ramalan cuaca, di mana pada petang ini, petang menjelang malam hari ini, keadaan dilihat panas dan juga langit cerah. Dan pada bahagian malam pula diperkirakan tidak akan berlaku hujan dan langit juga cerah serta berawan. Jadi untuk cuaca yang tidak menentu sekarang ni, kadang hujan dan kadang panas, jadi dinasihatkan anda mengambil vitamin C dan merancang setiap perjalanan yang ingin kita lakukan, supaya kadang-kadang contohnya kemarin pada petang hari kita tengok cuaca cerah dan tiba-tiba pada malam hari pula hujan lebat. Jadi keadaan cuaca itu tidak menentu, jadi memudahkan kita terkena dengan penyakit atau secara umumnya dengan cuaca yang tidak menentu ni mudah untuk kita terkena dengan penyakit demam. Dan saya teruskan pula dengan sejarah atau peristiwa yang berlaku pada hari ini, iaitu 20 Januari. Yang pertama, 20 Januari merupakan hari Syahid di Azerbaijan atau dikenali sebagai Januari Hitam. Januari Hitam juga disebut sebagai Sabtu Hitam atau pembunuhan Januari adalah serangan terhadap demonstrasi orang Azeri oleh Tentera Merah Kesatuan Soviet di Baku, Republik Sosialis Soviet Azerbaijan pada tarikh 20 Januari 1990. Di Azerbaijan, Januari Hitam dianggap sebagai kelahiran Republik Azerbaijan. Dan antara peristiwa yang berlaku pada 20 Januari, yang pertama pada tahun 1986, di mana Hari Martin Luther King Jr. disambut sebagai cuti umum Persekutuan Amerika Syarikat buat julung kalinya. Sedikit mengenai beliau, iaitu Martin Luther King Jr. Beliau lahir pada 15 Januari 1929. Dilahirkan di Atlanta, adalah seorang pemimpin hak awam terkenal di Amerika Syarikat, khususnya melalui ucapan "Saya mempunyai impian" pada tahun 1963. Beliau juga merupakan seorang yang giat dalam politik dan pemimpin baptis. Dr. King merupakan lelaki termuda yang dianugerahkan gelaran Hadiah Keamanan Nobel pada tahun 1964 atas usahanya untuk mewujudkan keamanan dalam anti keganasan dan hak sama rata bagi setiap kaum. Dan pada 4 April 1968, King telah dibunuh di Memphis, Tennessee. Dan pada tahun 1977, beliau dianugerahkan anugerah Presiden untuk Kebebasan oleh Jim Carter. Dan pada tahun 1986 pula, hari peringatan Martin Luther King, iaitu Martin Luther King Day, diiktiraf sebagai cuti upacara di Amerika Syarikat. Dan pada tahun 2004, King dianugerahkan Congressional Gold Medal. Beliau telah dianugerahkan kedua-dua anugerah ini selepas kematiannya. Dr. King sering menyatakan usahanya untuk mewujudkan keamanan sedunia adalah tanggungjawab peribadi beliau sendiri. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 2009, di mana di Washington DC, Barack Obama mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat berketurunan Amerika Afrika yang pertama. Hari itu yang bersamaan dengan 20 Januari 2009. Sedikit mengenai beliau, Barack Hussein Obama adalah Presiden Amerika Syarikat yang ke-44 dan terkini beliau merupakan orang Amerika Afrika pertama yang dipilih menjadi Presiden Amerika Syarikat, serta yang pertama lahir di Hawaii. Sebelum ini, Obama merupakan senator muda di Illinois sebelum meletakkan jawatan pada 16 November 2008 untuk bertanding di pilihan raya presiden. Selepas menang, Obama mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat di Kapitol Amerika Syarikat pada 20 Januari 2009.
Dan pada 9 Oktober 2009 pula, Obama diumumkan sebagai penerima hadiah keamanan Nobel 2009 untuk usaha luar biasanya dalam menguatkan diplomasi antarabangsa dan kerjasama di antarabangsa. Dan yang terakhir pula, yang lahir pada 20 Januari adalah seorang angkasawan Amerika Syarikat iaitu Buzz Aldrin yang lahir pada 20 Januari 1930. Buzz Aldrin yang lahir pada 20 Januari 1930 adalah seorang jurutera dan angkasawan Amerika Syarikat bersama Neil Armstrong. Dia menjadi manusia pertama mendarat di bulan melalui misi Apollo 11. Beliau juga seorang kolonel dan command pilot bersara dalam Tentera Udara Amerika Syarikat atau singkatannya USAF. Dan pada 20 Julai 1969, mereka berdua mendarat dengan pesawat Eagle yang dipandu Aldrin di permukaan bulan selama 1 hari dan selamat kembali ke bumi. Beliau sendiri menjejak kaki ke bulan pada jam 3.15 UTC 21 Julai 1969. Sejak itu antara 1969 sehingga 1972 ada 6 misi mendarat di bulan dan beliau antara orang yang pertama mendarat di bulan bersama Neil Armstrong. Dan untuk pengetahuan umum yang meminati filem siri animasi Toy Story, dan ada satu karakter animasinya bernama Buzz Lightyear, nama itu diambil sempena nama beliau. Dan itu saja sejarah dan peristiwa yang telah saya susun untuk pendengar sekalian mengenai tarikh hari ini iaitu 20 Januari. Dan kita teruskan pula dengan tips atau info menarik yang ingin saya kongsi bersama pendengar sekalian mengenai mimpi. Seseorang sering bermimpi ketika tertidur, namun tidak semua mimpi yang dirasakan oleh seseorang selalu indah, tetapi juga sering mengalami mimpi buruk. Hal ini yang dapat mengganggu psikologi seseorang. Namun tidak perlu khawatir, ternyata ada cara untuk selalu mimpi indah. Dan cara ini dikatakan berhasil dan telah banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Ingin tahu apa cara-caranya? Inilah 5 cara selalu mimpi indah dan berhasil dan mudah. Seseorang selalu menginginkan mimpi yang indah setiap kali tidur. Namun kenyataannya banyak di antara mereka yang malah mendapatkan mimpi buruk hingga dapat mempengaruhi psikologi. Bahkan banyak di antara mereka yang pernah mengalami lucid dream iaitu mimpi seperti kenyataan, dan hal ini biasanya dapat membuat kepanikan seseorang. Lucid dream dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan kelindian dan banyak yang percaya bahawa hal ini dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata lucid dream tidak dapat mengakibatkan kematian kepada seseorang dan bahkan ada cara mengatur lucid dream sehingga menjadikan indah seperti yang diinginkan. Bagaimana cara membuat mimpi kita menjadi indah? Ada 5 tips atau 5 cara yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Yang pertama, menghindari minum dan makanan yang mengandungi kafein, alkohol dan nikotin. Minuman atau makanan yang mengandungi kafein, alkohol dan nikotin dapat menyebabkan susah tidur jika dikonsumsi sebelum tidur sehingga dapat mengurangi kualiti tidur seseorang dan bahkan dapat menyebabkan mimpi buruk. Untuk menghindari hal ini, maka sebaiknya jangan mengkonsumsi jenis makanan atau minuman itu sebelum kita tidur. Jadi, jika ingin tidur dengan nyaman, maka minumlah susu sebelum tidur. Yang kedua, menghilangkan kebiasaan tidur siang. Kebanyakan orang selalu memiliki jam untuk tidur siang sekitar 1 sehingga 2 jam. Ternyata tidur siang dapat menyebabkan tubuh terlalu segar ketika tidur. Biasanya orang yang terbiasa tidur siang maka akan memiliki jam tidur malam yang agak lambat kerana tubuh tidak terlalu letih. Mundurnya jam tidur dapat mengganggu sirkulasi biologi seseorang dan bahkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang menimbulkan terjadinya mimpi buruk. Jadi jika ingin bermimpi indah, maka hilangkanlah kebiasaan tidur siang anda. Ini cara mudah agar selalu mimpi indah. Yang ketiga pula, tidak melakukan kegiatan yang terlalu melelahkan sebelum tidur.
Sebelum tidur, sebaiknya tidak melakukan kegiatan atau aktiviti yang dapat mengurangi atau menguras energi, iaitu sekitar 4 jam sebelum tidur. Contohnya, kegiatan yang dapat menguras tenaga adalah seperti olahraga. Biasanya kegiatan atau aktiviti yang terlalu melelahkan akan membuat tubuh kita tidak nyaman dan bahkan sedikit sakit. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya mimpi buruk ketika tidur. Dan yang keempat pula, memperhatikan kondisi atau keadaan tempat tidur. Kenyamanan dalam tidur merupakan hal yang sangat penting agar dapat bermimpi indah. Usahakan tempat tidur dalam keadaan bersih, rapi dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Ketika tidur, sebaiknya matikan lampu sehingga mata dapat beristirahat dengan nyaman. Namun, jika tidak boleh tidur dalam keadaan gelap, maka terangilah dengan sedikit cahaya saja. Inilah cara mudah agar selalu mimpi indah di waktu tidur. Kelima dan yang terakhir, bermeditasi atau menenangkan fikiran. Meditasi merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk menenangkan fikiran seseorang. Cara ini telah banyak dibuktikan oleh banyak orang dan bahkan cara ini merupakan cara yang paling ampuh untuk menenangkan fikiran. Fikiran yang tenang dan nyaman dapat memberikan kesan pada kebahagiaan sehingga dapat memicu seseorang akan bermimpi indah. Meditasi dapat dilakukan dengan cara mendengarkan muzik yang halus dan tenang. Cara ini dapat dilakukan sekitar 15 minit setiap hari. Itulah beberapa cara agar kita boleh mendapatkan mimpi indah yang banyak digunakan oleh orang dan terbukti sesuai dan terbukti berhasil untuk memperoleh mimpi indah sesuai dengan harapan anda. Itu saja tips atau info menarik yang dapat saya kongsikan kepada pendengar mengenai 5 cara agar mendapatkan mimpi indah. Dengan itu, kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan pula dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan kita teruskan pula berita hari ini iaitu 20 Januari bersamaan dengan Hari Rabu. Dan untuk segmen ini saya akan bacakan beberapa berita mengenai seputar berita di antarabangsa. Di mana berita yang pertama, seorang pesakit guna Facebook untuk mencari doktor yang hilang. Di Paris, komuniti di kawasan luar bandar Burkina Faso terpaksa menggunakan Facebook untuk berusaha membebaskan doktor veteran Australia dan isterinya yang diculik ahli rangkaian Al-Qaeda pada hujung minggu lalu. Bandar di Djibo terletak jauh di utara Burkina Faso dan berdekatan dengan Mali, membuka akaun Facebook berikutan penculikan doktor orang miskin iaitu Dr. Ken Elliot dan isterinya Joycelyn pada malam 15 hingga 16 Januari yang lalu. Pasangan emas berasal dari Perth itu menghabiskan lebih dari 40 tahun mengendalikan klinik yang mempunyai 120 katil iaitu kemudahan perubatan tunggal di wilayah berkenaan. Pesanan dalam Facebook itu yang dimuat naik pada hari Selasa oleh masyarakat di Djibo berkata pesakit hospital Dr. Elliot kini tertekan akibat penculikan ini dan memandangkan tempoh masa penahanan itu lama, ia boleh mencetuskan tunjuk perasaan. Kami minta semua rakyat dan kerajaan luar negara supaya mengambil tindakan yang perlu untuk membebaskan Dr. Elliot, kata salah seorang. Pesanan itu hadir sehari selepas beratus-ratus pelajar dan guru mereka berdemonstrasi sambil memegang kadbord bertulis bebaskan Elliot. Dan seterusnya mengenai lelaki tertua di dunia menghembuskan nafas terakhir. Di Tokyo, lelaki tertua di dunia iaitu Yasutaro Kaide meninggal dunia kemarin pada usia 112 tahun di tengah Jepun, kata pegawai tempatan.
Koide yang dilahirkan beberapa bulan sebelum adik-beradik Wright berjaya membuat penerbangan pertama mereka meninggal dunia di Nagayo yang menjadi tempat tinggalnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Lelaki yang diiktiraf lelaki tertua di dunia itu meninggal dunia akibat kegagalan jantung dan radang paru-paru. Koide bertugas atau bekerja sebagai tukang jahit pada dahulunya yang lahir di Fukui pada 13 Mac 1903. Menerima sijil daripada rekod dunia Guinness mengesahkan pengiktirafan hayatnya yang panjang selepas seorang lagi lelaki Jepun yang hanya sebulan lebih tua daripadanya meninggal dunia Julai tahun lalu. Ditanya mengenai rahsia umur yang panjang, Koide berkata apa yang terbaik adalah elak bekerja berlebihan dan hidup bergembira. Jepun terkenal dengan jangka hayat penduduknya yang panjang dengan suku daripada 120 juta penduduknya kini berusia lebih daripada 65 tahun. Masih belum jelas siapa yang akan menggantikan sebagai lelaki tertua di dunia. Menurut laman web rekod dunia Guinness, manusia paling tua di dunia kini ketika ini adalah wanita Amerika Syarikat iaitu Susanna Mushat Jones yang berusia 116 tahun dan dilahirkan pada 6 Julai 1899. Dan berita seterusnya dari Johannesburg iaitu ikan keli rezeki harimau bintang. Seekor harimau bintang mandi lumpur selepas cuba menangkap ikan keli sehingga menyebabkan bintik pada bulunya langsung tidak kelihatan. Gambar ini dirakam oleh ranger iaitu Hugo Britt di Taman Haiwan Persendirian di Afrika Selatan dikenali sebagai Leopard Hills. Ia menunjukkan harimau yang kelaparan itu sabar menunggu sebelum terjun masuk ke dalam tasik untuk menangkap ikan. Kami melihat harimau itu menunggu peluang sejak sehari sebelum itu. Kami menanti untuk melihat sama ada dia bernasib baik ataupun tidak. Memang kami semua bernasib baik kerana berpeluang melihat haiwan itu terjun ke dalam lumpur dan keluar sambil menggonggong ikan keli sebelum memakannya. Nyata dia agak rimas dengan lumpur yang menyalutinya. Lagipun semua spesies kucing memang haiwan pembersih. Dan berita antarabangsa yang terakhir mengenai dua beradik kebulur sanggup makan batu bata. Seorang wanita merantai dua anak perempuannya yang sudah dewasa di bilik bawah tanah rumahnya sejak beberapa tahun. Dia juga tidak memberi mereka makan secukupnya sehingga mereka makan bata kerana terlalu lapar. Pihak berkuasa mendapat panggilan daripada orang tidak dikenali memaklumkan kedua-dua mangsa ditahan di sebuah rumah di Pacora, Caldas, barat laut Colombia. Ketika polis tiba, mereka mendapati pintu rumah berkunci dan ibu mangsa tiada kerana sedang bercuti. Hanya datuk mangsa yang berusia 90 tahun ditinggalkan untuk menjaga mereka. Polis menemui dua beradik berusia 32 dan 34 tahun itu dalam keadaan comot dan kotor. Kedua-duanya mempunyai masalah mental serta kognitif serta tidak tahu bercakap. Pihak berkuasa berkata seorang menelefon memberitahu dia sering mendengar orang mengerang dan meraung di bawah bilik tanah. Di bawah tanah rumah itu. Gambar disiarkan menunjukkan kedua-dua beradik itu dibebaskan pekerja kebajikan dari bilik tempat mereka dikurung dalam keadaan dirantai dan dimangga. Jurucakap pihak berkuasa Caldas iaitu Jasmine Gomez berkata keadaan rumah terlalu buruk malah hampir roboh. Seluruh kehidupan mereka hanya di bilik itu. Mereka tidak ubah seperti haiwan dalam kurungan. Paling mengejutkan apabila masuk bilik itu kami melihat seorang daripada mereka dengan bata dalam mulutnya. Malah mereka kerap makan sepihan bata dan kayu selain najis sendiri. Mangsa dibawa ke hospital untuk rawatan dan pemeriksaan lanjut. Doktor dan pendakwa kini menimbang untuk mendakwa ibu mereka yang masih bercuti atas tuduhan membahayakan nyawa anaknya sendiri. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan pula dengan berita politik dan hal ehwal semasa.
Berita Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Dura Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 20 Januari bersamaan dengan Hari Rabu, dan kita teruskan berita hari ini dengan segmen berita politik dan hal ehwal semasa, di mana saya akan bacakan beberapa berita yang telah saya sediakan mengenai berita di seputar Malaysia dan juga Nusantara. Yang pertama, untuk membuka berita kita hari ini, berita yang bertajuk model buka baju di Jalan Petaling kena bon kelakuan baik. Kuala Lumpur, Mahkamah Magistrate sebentar tadi melepaskan pelakon dan model iaitu Persana Avril Solunda yang didakwa berkelakuan lucah di tempat awam tahun lalu dengan bon berkelakuan baik serta jaminan sebesar RM4,000 selama 2 tahun. Magistrate iaitu Nur Aminatul Mardiah membuat keputusan itu selepas Persana yang sepatutnya dibicarakan atas kesalahan itu hari ini menukar pengakuannya. Nur Aminatul turut memerintahkan tertuduh menjalani syarat tambahan, iaitu dia dikendaki melaporkan diri di Balai Polis Berdekatan sebulan sekali bagi pemeriksaan ujian air kencing. Persana dituduh melakukan perlakuan tidak senonoh dengan melakukan perbuatan lucah di tempat awam di Jalan Petaling pada jam 2.07 petang pada 23 April tahun lalu. Didakwa mengikut Seksyen 294 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara maksimum 3 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Persana diwakili peguamnya iaitu Kelvin Tan, manakala timbalan pendakwa raya adalah Nabilah Ahmad Pongat. Dan seterusnya mengenai trend food truck kian popular di Malaysia. Trend menikmati makanan atau sarapan yang dibeli dari lori pickup semakin serasi dengan warga kota pada masa kini. Dikenali sebagai food truck yang diilhamkan umpama sebuah warung dilengkapi dapur kecil serta dihias dengan rekaan moden dan warna ceria, ia makin popular sejak 3 tahun lalu. Disesuaikan dengan selera tempatan, kebanyakan pengusaha menampilkan pelbagai menu istimewa masakan Melayu seperti nasi lemak, nasi kandar sehingga masakan barat dan pelbagai jenis minuman. Tinjauan wartawan ke beberapa lokasi food truck sekitar ibu kota pada waktu rehat tengah hari mendapati orang ramai gemar membeli makanan dari lori pickup berbanding ke restoran atau warung disebabkan harga yang berpatutan. Penjawat awam yang ditemui oleh wartawan iaitu Atika C. Nasir berusia 27 tahun berkata harga makanan ditawarkan lebih murah berbanding di restoran. Dan seterusnya perkembangan mengenai kes pengeboman yang berlaku di Jakarta, dan Gubernur Jakarta iaitu Basuki Tidjahar Purnama semalam memberi jaminan tiada lagi kejadian tembakan dan serangan bom seperti serangan pengganas di bandar itu pada minggu lalu berlaku lagi. Basuki atau lebih dikenali sebagai Ahok juga berikrar tidak akan tunduk dan takut dengan serangan pengganas yang mahu mencetuskan huru-hara di Indonesia. Kami tidak akan biarkan satu peluru dan bom pun meledak atau meletup di Jakarta, katanya. Ahok berkata demikian ketika majlis menaikkan bendera bersama Panglima Tentera Negara Indonesia, polis dan pasukan keselamatan lain di Silang Monas, Jakarta semalam. Kami memegang sumpah dan sebagai pejuang kami tidak akan gerun dengan tindakan pengganas. Tiada siapa pun yang boleh meruntuhkan negara ini, tegasnya. Serangan pengganas di Jakarta pada Khamis lalu menyebabkan semua 5 penyerang maut dan 2 orang awam terbunuh. Sementara itu, Ahok juga melahirkan rasa kesal dengan sikap orang ramai yang berkerumun di lokasi serangan sehingga mengganggu pihak berkuasa.
Tindakan itu bukan saja mengancam nyawa, tetapi juga menyebabkan pihak berkuasa keliru ketika memburu penyerang. Polis yang memburu penyerang juga keliru mana satu kawan dan mana satu lawan, katanya. Menurutnya, orang ramai harus belajar dari kejadian itu dan tidak lagi berkumpul untuk melihat kejadian jenayah yang berlaku. Dan masih lagi perkembangan berita mengenai bom di Jakarta. Dan kita dapat tahu bahawa ada ura-ura atau ada yang menyampaikan bahawa serangan akan diteruskan lagi di Bali. Ini perkembangan berita mengenai bom tersebut, di mana ancaman serang Bali. Beberapa bandar di pulau ini mungkin menjadi sasaran serangan kumpulan peganas yang sama yang melancarkan serangan nekat di luar pusat membeli belah Sarinah di Jakarta pada minggu lalu. Pihak polis Indonesia dikatakan menyiasat satu surat ancaman yang dihantar ke sebuah pejabat kerajaan di daerah Buleleng di Bali pada jam 9 pagi kemarin. Menurut laporan Fairfax Media, surat itu memberi amaran bahawa rangkaian pengganas berkenaan bersedia meletupkan bandar di Bali. Anggota kami kini berada di Denpasar dan Singaraja. Kami akan menyerang pusat beli belah, pejabat dan destinasi pelancongan. Itu antara kata-kata yang ada di surat tersebut. Ketua Polis Buleleng iaitu Heri Heriadi mengesahkan surat itu dihantar ke sebuah pejabat kerajaan di daerah tersebut. Apabila surat itu dibuka oleh seorang pegawai, keadaan menjadi kecoh. Ia satu ancaman dan seorang pegawai kami yang berada di pejabat itu terus membawa saksi dan surat berkenaan ke Balai Polis untuk tindakan lanjut, katanya. Kumpulan militan Negara Islam IS mengaku melancarkan 7 serangan bom dan tembakan di tengah Jakarta yang berlaku pada Khamis minggu lalu. Itu saja berita berita politik dan hal ehwal semasa yang telah kami sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan pula dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 20 Januari bersamaan dengan Hari Rabu, dan saya teruskan untuk segmen ini dengan berita ekonomi dan bisnes. Di mana berita ekonomi dan bisnes hari ini yang bertajuk harga minyak terus jatuh. Dagangan terhadap minyak mentah jatuh lagi pada awal dagangan di Asia pada pagi ini, dengan harga minyak mentah Amerika Syarikat jatuh ke paras terendah sejak September 2003 di bawah 28 American Syarikat dolar setung disebabkan kebimbangan terlalu banyak bekalan dalam pasaran. Ia berlaku susulan agensi tenaga antarabangsa iaitu IEA yang menasihati negara perindustrian berhubung dasar tenaga memberi amaran bahawa pasaran minyak berkemungkinan lemas dalam lebihan bekalan. Dagangan hadapan minyak mentah Amerika Syarikat diniagakan 46 sens lebih rendah pada 28.0 1 tong pada pagi ini selepas jatuh kepada 27.92 pada sesi dagangan sebelum ini. Paras terendah baharu sejak September 2003. Kontrak itu ditutup 96 sen lebih rendah atau 3.26% dalam sesi sebelumnya. Dagangan hadapan Brent jatuh 19 sen kepada 28.571 tong selepas ditutup, naik 21 sen atau 0.7% dalam sesi sebelumnya. Ia berlegar menghampiri paras terendah 12 tahun.
Harga minyak kini di pasaran yang mana negara OPEC sedang bertungkus lumus. Mereka menjual minyak bagi aliran tunai, bukan untuk keuntungan, kata Jonathan Brad, Ketua Pegawai Kewangan di Ayers Alliance Sydney. Pengeluar Amerika Syarikat terus bertahan, tetapi saya kira mereka juga parah, katanya. Melihat pada harga semasa, pengeluar minyak akan merancang sesuatu bagi menolak naik harga. Simpanan minyak mentah komersial dan gasolin Amerika Syarikat dianjurkan naik sebanyak 3 juta tong kepada 485.6 juta tong minggu lalu. Demikian menurut kaji selidik awam. Data simpanan daripada Kumpulan Industri Amerika Petroleum Institute API akan disiarkan lewat hari ini, manakala angka rasmi Jabatan Tenaga Amerika Syarikat akan dikeluarkan pada hari Khamis mendatang. Itu saja berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Dan sebelum menutup berita hari ini, saya ada kata-kata bijak atau kata-kata mutiara untuk saya kongsikan bersama pendengar sekalian yang berbunyi, kebanyakan orang hidup dalam penjara yang membatasi dirinya. Namun hal tersebut bukanlah penjara besi, melainkan penjara yang berasal daripada dalam fikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita membuat satu benteng dalam diri kita, apa yang kita perlu lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan. Tapi bagus kita ada benteng atau kita ada satu batas di mana kita tahu baik dan buruk. Tapi jangan membuat batas yang terlalu berlebihan sehingga kita menghalang kemampuan diri kita sendiri untuk mencapai matlamat yang kita nak tuju. Itu saja berita yang telah saya rangkumkan untuk pendengar sekalian untuk tarikh hari ini, iaitu 20 Januari bersamaan dengan hari Rabu. Kita jumpa lagi besok hari dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Sekian saja daripada saya, Raditya Arman Muhammad. Salam Nusantara, salam cinta damai. Assalamualaikum.